Hai semua, hari ini Cikgu Nurul nak mengajar tentang kemunculan dan perkembangan nasionalisme di Asia Tenggara. Murid-murid, apakah itu imperialisme? Imperialisme bermaksud dasar sesebuah negara meluaskan pengaruh dan wilayahnya dengan menjajah negara lain demi kepentingan tertentu. Imperialisme Barat bermula di Asia Tenggara sejak abad ke-16. Seterusnya, kuasa imperialis Barat. Terdapat 6 kuasa imperialis Barat iaitu Portugal, Sepanyol, Belanda, Amerika Syarikat, Perancis dan akhir sekali Britain. Kuasa Portugal menjajah Melaka. Kuasa Sepanyol menjajah Filipina. Kuasa Belanda menjajah Indonesia. Manakala Amerika Syarikat menjajah Filipina. Perancis menjajah Indochina iaitu Vietnam, Kemboja dan Laos. Kuasa Britain menjajah Burma, Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak. Murid-murid, seterusnya kita pergi kepada faktor-faktor imperialisme Barat. Pertama, kekayaan bahan mentah. Kedua, persaingan kuasa-kuasa Barat. Ketiga, revolusi perindustrian. Keempat, beban orang putih dan tugas menyebarkan tamadun. Kelima, sistem pengangkutan dan perhubungan. Kita lihat pada faktor yang pertama iaitu kekayaan bahan mentah. Negara Barat memerlukan bahan mentah secara berterusan bagi memenuhi keperluan kilang mereka. Antara barang mentah yang diperlukan oleh kuasa Barat di Asia Tenggara seperti biji timah, kayu jati, tebu dan kelapa. Faktor kedua, persaingan kuasa-kuasa Barat. Semakin luas kawasan tanah jajahan, semakin tinggi sanjungan yang diterima oleh kuasa Barat. Keluasan tanah jajahan ini menjadi lambang kekayaan dan kekuatan kuasa Barat tersebut. Faktor yang ketiga, revolusi perindustrian. Kepesatan sektor perindustrian di Eropah sejak abad ke-17 membolehkan negara Barat mengeluarkan pelbagai jenis hasil perkilangan secara besar-besaran. Seterusnya, negara Barat memerlukan kawasan pasaran baru bagi memasarkan hasil keluaran kilang mereka. Seterusnya, faktor ketiga, beban orang putih dan tugas menyebarkan tamadun. Beban orang putih, 2B, iaitu British dan Belanda. British dan Belanda mendakwa mereka lebih maju dan bertamadun serta bertanggungjawab untuk memimpin orang Timur ke arah kehidupan yang lebih sejahtera. Tugas menyebarkan tamadun dilakukan oleh Perancis. Mereka beranggapan bahawa mereka bertanggungjawab mentamadunkan orang Timur. Seterusnya, mubalik Kristian pula berasa bertanggungjawab untuk menyebarkan agama Kristian kepada penduduk di tanah jajahan. Sistem pengangkutan dan perhubungan. Yang pertama, penggunaan kapal berkuasa wak, yang mana pertama, membolehkan membawa muatan yang lebih banyak. Kedua, mempercepatkan perjalanan antara Barat dan Timur. Seterusnya,
pembukaan terusan Suez pada tahun 1869. Fungsinya adalah untuk memendekkan perjalanan antara barat dengan timur, menjadikan perjalanan lebih selamat dan menjimatkan kos. Ketiga, penciptaan telegraf membolehkan imperialis memberi arahan kepada pegawai mereka di tanah jajahan dengan lebih cepat serta memudahkan urusan perdagangan antarabangsa.